Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Alhamdulillah, para pendengar sekalian, alhamdulillah kita sekarang ni berada di minggu ketiga bulan Ramadan. Dan saya yakin dan saya pasti kita pun sekarang ni dah nak masuk 10 malam terakhir ni, kita pun dah berlumba-lumba untuk mengejar satu malam yang sangat istimewa sekali. Jadi sebagaimana Ustaz Iqbal ada kongsikan mengenai kita istiqamah dalam beramal ni, di mana bila dah masuk akhir-akhir Ramadan ni, janganlah kita terus lemau ataupun kita lesu ke, kita dah rasa amalan kita ni dah cukup lah. Sekarang ni nak persiapan Hari Raya dan sebagainya. Di manalah bila dah masuk akhir-akhir Ramadan ini, Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjanjikan satu malam yang sangat istimewa. Apa dia itu para pendengar sekalian? Iaitu malam Lailatul Qadar. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di mana dalam sadaqallahul azim, di mana dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang keistimewaan Lailatul Qadar ini. Allah tanya kepada kita, tahu tak kamu tentang Lailatul Qadar? Iaitu Lailatul Qadar ini malam dia lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Telah turun para malaikat dan juga roh. Roh tu iaitu malaikat Jibril. Dia bukan roh orang mati, tidak. Telah turunnya para malaikat dan juga Jibril ke bumi atas izin Allah Subhanahu Wa Taala hingga terbit fajar. Apa mereka lakukan para pendengar sekalian? Mereka sebenarnya tengah mengangkat, mengaminkan, membawa doa-doa orang-orang mukmin berdoa ketika Lailatul Qadar. Jadi para pendengar sekalian, kita masuk 10 malam terakhir ini, di manalah sifat istiqamah kita tu terus sampai akhirnya Ramadan, insya-Allah. Jadi Lailatul Qadar ni ulama dah huraikan banyak sekali. Definisi Lailatul Qadar ini. Ada yang mengatakan malam yang bernilai, iaitu malam jika dihabiskan beribadah, nilainya tidak terkira kepada mereka yang beramal. Iaitu malam yang bernilai. Terlalu banyak sekali. Para siapa yang melakukan ibadah pada malam itu, nilainya tidak terkira ketika mereka beramal. Yang kedua pula adalah malam yang darjat. Malam di mana diangkat darjat mereka ketika beribadah. Darjat hamba Allah Subhanahu Wa Taala di sisinya terlalu beza kalau kita nak bandingkan darjat kita dengan manusia ni, berbeza sekali para pendengar sekalian. Di mana darjat kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala ni diangkat. Bagaimana diangkat? Wallahu a'lam bisawab. Tapi yang pastinya bila kita beristiqamah, kita beribadah pada malam-malam terakhir itu, darjat kita ni diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya para jemaah sekalian, para pendengar sekalian, ulama juga ada sebut malam penuh kuasa, iaitu malam yang memberikan kuasa kepada mereka yang beribadah, malam yang berkuasa di mana Al-Quran diturunkan, kitab yang beri kuasa kepada mereka yang memuliakannya. Jadi bila datangnya 10 malam terakhir ini, kita sebagai orang beriman ni, kita harus terus melakukan amal ibadah. Banyak sekali yang boleh kita lakukan para pendengar sekalian. Salah satunya adalah kita banyakkan baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran pada awal Ramadan, tapi 10 malam terakhir ni kita giatkan lagi aktiviti kita dengan membaca Al-Quran. Kita berzikir. Dan penting sekali adalah kita berqiyamul lail.
Iaitu kita bangun malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita berqiyamul lail ini, kita boleh buat apa? Solat-solat sunat yang dianjurkan. Solat tahajud, solat tasbih, kalau ada barangkali nak solat taubat, solat istikharah, apa sahaja yang solat sunat tu kita boleh lakukan. Di mana ketika itu kita merintih kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Itulah 1001 rahsia malam itu. Dan dalam masyarakat kita pula ni, biasanya kalau kita cakap bulan Lailatul Qadar ni, kita cari malam-malam yang ganjil saja. Malam ganjil tu maknanya ialah 21, 23, 25, 27, malam ganjil. Biasanya orang akan ambil 27 Ramadan. Tapi suka saya ingat di sini bahawasanya Nabi SAW ada menyebut satu hadis di mana beliau bersabda, Nabi Muhammad SAW tidak mengkhususkan bila malam Lailatul Qadar. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir Ramadan. Nabi anjurkan kita untuk cari Lailatul Qadar tu pada 10 malam terakhir. Salah satunya insya-Allah akan diturunkan Lailatul Qadar. Tapi persoalannya, kenapa rahsia? Kenapa tak beritahu saja? Kalau rahsia, kita akan lebih menggiatkan kita punya ibadah. Kalau rahsia, kita lebih istiqamah dalam ibadah kita. Andai katalah kalau kita tahu Lailatul Qadar ni jatuh pada tanggal 21 hari bulan, contohnya, lagi 9 hari tu kita pun rasa tak perlu melakukan ibadah. Jadi kerana sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah merahsiakan Lailatul Qadar ini supaya Allah hendak lihat hamba-hambanya tu bermunajat kepadanya. Jadi bila dah itu, kita pun akan berlumba-lumba untuk tingkatkan amalan kita. Sebab kita pun tak tahu, barangkali ini adalah Ramadan terakhir kita. Jadi kita rebut peluang keemasan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Jadi para pendengar sekalian yang telah beristiqamah, yang telah melakukan amal ibadah pada awal Ramadan, jangan berhenti. Jangan berhenti sampai akhir Ramadan tahun ini. Jangan berhenti. Teruskan saja. Teruskan saja. Dan malam Lailatul Qadar juga para pendengar sekalian, di mana malam itu malam yang di mana malaikat semua akan turun dan juga Jibril alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengaminkan dan mengangkat doa-doa mereka yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang perlu kita faham di sini, janganlah kita rasakan yang bila mana malam Lailatul Qadar itu malam yang diampunkan segala dosa, kita pun dah mula kumpulkan dosa-dosa kita. Sebab ulama dah huraikan, dosa yang terampun itu semua adalah dosa-dosa yang kecil. Tapi bila dosa besar tu, kita perlu bantuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita perlu lakukan taubat nasuha. Ini mindset yang salah dan mentaliti yang salah. Bila mana orang kata, tak apalah, kau kumpulkan dosa, kau buat dosa banyak-banyak, nanti dah sampai Lailatul Qadar 10 malam terakhir tu kau habis-habiskan. Mana habis-habis tu, mana kau teruslah buat ibadah dan sebagainya lah. Mesti Allah ampunkan dosa kau. Tapi dia tidak begitu, para pendengar sekalian. Yang diangkat, yang diampunkan dosa-dosa itu, ulama ada huraikanlah dosa-dosa kecil saja. Dosa-dosa kita terlepas pandang, dosa yang kita rasa tu remeh-temeh, ini semua dosa-dosa yang insya-Allah boleh diampunkan. Tapi kalau dah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, ini jangan mimpilah. Dan syirik ni memang dah Allah dah haramkan pelaku syirik ni masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita perlulah berhati-hati dan kita perlu fahami di sebalik segala malam ataupun segala hari yang tertentu yang Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan keampunan. Jadi para pendengar sekalian, saya juga ingatkan diri saya juga, bila kita ni dah di hujung-hujung Ramadan ni, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima segala amal ibadah kita, amalan soleh kita. Mudah-mudahan ia menjadi berat di neraca timbangan kita di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan kita semua ni beroleh darjat di sisinya, dan kita semua ni akan bertemu di syurganya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi oleh itu,
Sekian saja daripada saya. Yang buruknya datang daripada saya, yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.